ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi memberi kepada kita peluang untuk kita teruskan ibadat Ramadan kita sehingga kita masuk malam yang ke-28. Maknanya dah tak lama dah Ramadan nak tinggalkan kita. Jadi kita harap semoga Ramadan ni bukanlah Ramadan yang terakhir untuk kita. Sebab saya nampak riak wajah jemaah-jemaah dalam surau ni, semuanya muka tak puas hati. Tak puas hati sebab Ramadan ni dia tak perform. Dia kata aku tak puas hati lah tahun ni tak penuh tarawih. Aku tak puas hati lah tahun ni sebab tak ada nak khatam Al-Quran. Jadi ingat-ingat nak repeat balik lah pada Ramadan ni. Jadi nampak pada riak wajah jemaah-jemaah ni muka tak puas hati. Jadi sama-sama lah kita doa kepada Allah, mudah-mudahan kita jumpa lagi Ramadan pada tahun akan datang. Jadi apabila selesai Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kepada kita, telah menganugerahkan pada kita satu perayaan sebagai tanda kita bersyukur, sebagai tanda kita gembira selepas kita berjaya mendidik nafsu kita selama sebulan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam satu surah, dalam satu surah, iaitu surah Al-Baqarah ayat 185, yang mana dengan ayat ini insya-Allah kita dapat tahu apa sebenarnya hakikat hari raya. Adakah perayaan kita ini seperti perayaan agama yang lain? Orang India pun raya juga, dia dengan Tepusam, dia dengan Deepavali dia, kan? Orang Cina pun raya juga, kan? Dia dengan Dua Sifat Cahaya, kan? Orang Kristian pun raya juga, dia dengan Christmas dia. Orang Yahudi pun ada perayaan dia. Jadi perayaan ini adalah satu benda yang lumrah. Kerana fitrah manusia apabila dia diberi kesenangan, maka dia suka mengadakan sesuatu perkara untuk meraihkan kemenangan ataupun kesenangan tersebut. Jadi dalam Islam pun ada. Allah beri kepada kita iaitu hari raya Aidil-Adha dan hari raya Aidilfitri. Cuma bagaimana kita nak meraihkan perayaan yang Allah anugerahkan pada kita? Adakah kita nak raihkan dengan konsep, ataupun nak raihkan dengan filem-filem yang berbagai ceritanya, ataupun kita nak raihkan dengan nyanyian yang melalaikan, ataupun saya ingat saya lah, zaman saya dulu masa budak-budak putih raya kat rumah orang ni, bila pergi tu rasa sedih. Sebab apa? Masuk saja rumah, ke rumah kata adik makanlah tu merupu kacang semua ada bahu atas meja. Dia tak layan kita. Sebab apa? Sebab layan sakis. Sebab masa zaman saya tu, kalau hari raya, program yang wajib ada dalam TV sakis. Nak tengok gajah duduk. Cerita gajah ni tuan-tuan, cerita lama. Tak percaya cuba tuan-tuan cek dekat kain-plekat tuan-tuan pakai. Dulu gajah berdiri, punya dah lama sampai duduk gajah tu. Saya duk rasa tak lama lagi ada pula gajah pelentang. Kain plekat cap mangga, daripada buah mangga hijau jadi kuning, masak buah mangga tu, punya dah lama. Jadi kita nak cerita hari ini perayaan yang macam mana kita nak raihkan. Sebab banyak berlaku benda-benda khilafiyah, benda-benda yang menyimpang daripada ajaran agama yang sebenar.
Sebab apa? Sebab kejahilan dan kedangkalan ilmu manusia itu sendiri. Baru-baru ini kita dikejutkan dengan satu isu yang begitu sensasi. Selepas daripada isu buka puasa dengan berputih, keluar pula isu sambut Aidilfitri dengan 3 ekor anjing. Ini apa cerita ni? Apa cerita ni? Agak-agak tuan-tuan lah, dalam kepala otak dia tu, raya Aidilfitri tu macam mana? Dulu kita ada satu, orang kata satu program khas. Biasanya benda ni jarang lah pula, kadang-kadang kita kata kadang-kadang kongsi raya. Kebetulan dalam kalender tu Cina raya, kita pun raya. Jadi kongsi raya. Apa maksud kongsi raya? Ini kita nak cerita hakikat perayaan sebenarnya dalam Islam berdasarkan kepada surah Al-Baqarah ayat 185, yang mana Allah sebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan wa man syahida minkum faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul 'iddah wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Ayat ini walaupun satu ayat tapi komplit. Allah cerita pada kita bermula pada permulaan puasa sehingga habis puasa, sampai kita sambut raya. Kalau dalam puasa Allah letak matlamatnya ialah la'allakum tattaqun, supaya kamu jadi orang yang bertakwa. Dengan kita mendidik jiwa kita, dengan kita mengasuh nafsu kita, dengan kita memperbanyakkan amal ibadat kita, mudah-mudahan dengan usaha kita buat itu, kita jadi orang yang bertakwa. Ini madrasah Ramadan. Bila masuk pada hari raya pula, matlamat Allah letak dalam hari raya itu ialah untuk la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat tadi Allah sebut Syahrul Ramadan, bulan puasa bulan Ramadan. Apa dia bulan Ramadan? Sebab Arab Jahiliyah ni dia bukan kenal bulan Ramadan. Arab Jahiliyah dia tak kenal bulan Ramadan. Jadi Al-Quran sebut Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Itulah bulan yang mana diturunkan padanya Al-Quran. Yang kita duk baca, imam duk baca sampai nak habis Ramadan dah. Inna anzalna fi lailatul qadr. Itulah bulan Ramadan. Kemudian Allah tegang, apa fungsi Al-Quran? Adakah Al-Quran sekadar untuk dibaca ataupun hiasan di dinding-dinding? Tak. Al-Quran hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Manakala manusia tak mahu ambil Al-Quran sebagai petunjuk, maka dia akan sesat. Dia akan jauh daripada jalan Allah Subhanahu wa taala. Nak tak nak, tuan-tuan, kalau kita nak selamat, kita kena pegang dengan Al-Quran. Tak boleh dengan cara lain. Inilah satu-satunya cara kita nak selamat dunia dan akhirat. Selain daripada itu, wabayyinatin minal huda, Al-Quran juga menjadi petunjuk dan juga penjelasan mengenai petunjuk itu sendiri. Wal furqan, dan Al-Quran juga menjadi pemisah antara yang hak yang batil. Itu betul, yang ini salah, yang itu dosa, yang ini pahala, itu boleh buat, yang ini tak boleh buat, itu halal, yang ini haram. Itu cerita Al-Quran. Kemudian bagaimana sabitnya bulan Ramadan? Jatuh hukum bulan Ramadan yang pertama, faman syahida minkum asyhara falyasum, jatuh dengan cara ru'yah, lihat. Allah sebut, barang siapa di kalangan kamu yang menyaksikan bulan Ramadan, anak bulan pada bulan Ramadan, falyasum, maka hendaklah berpuasa. Ini kaedah pertama dalam penetapan bulan Ramadan dengan cara ru'yah. Tetapi kadang-kadang Malaysia ni kadang-kadang clear, kadang-kadang tak clear. Hujan panas, kadang-kadang tak ada hujan pun tapi tak nampak juga sebab jerubu. Jadi ulama kata boleh kira cara yang kedua, itu dipanggil hisab. Itu kira-kira bagi genap 30. Ini sabit dalam hadis Rasulullah SAW.
Yang mana maksudnya Rasulullah kata, sekiranya kamu tidak nampak anak bulan pada bulan tersebut, maka hendaklah kamu cukupkan bilangan harinya kepada 3. Baik. Wa man kana maridan aw ala safarin fa 'iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di kalangan kamu yang mana sakit. Sakit, memang sakit betul lah, bukan buat-buat sakit. Asal bulan puasa je gastrik. Asal bulan puasa je gastrik. Asal gastrik ni mesti bulan puasa. Itu pelik. Barang siapa yang sakit uzur, sama ada wanita yang mengandung ke, ataupun orang yang lanjut usianya yang tak mampu untuk berpuasa, sakit yang tiada harapan untuk sembuh, kan, kanser tahap 4 contoh. Au ala safarin, ataupun orang dalam keadaan musafir, tapi musafir yang dibolehkan oleh syarak. Fa'idatun min ayyamin ukhra, maka hendaklah ia tunaikan puasa tadi pada bulan yang lain. Maknanya harus bagi mereka ini berbuka puasa, tetapi diganti pada hari yang lain, pada bulan yang lain. Kena faham kan? Harus, bukan wajib. Ini balik kampung ni kan, 2-3 hari balik kampung, kita puasa anak kita, tak boleh puasa, haram puasa sebab kita musafir. Tak boleh puasa tuan-tuan. Tapi kalau nak puasa lagi bagus. Kalau nak buka kena cakap Alung, kalau nak berbuka boleh, tapi Alung kena ganti pada hari yang lain, pada bulan yang lain. Kalau tak boleh nak ganti, jangan buka puasa. Sebab apa Allah bagi pada kita kelonggaran yang sebegini? Itulah tandanya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dalam ibadat. Banyak benda yang Allah beri kelonggaran pada kita. Contoh dalam solat, kadang-kadang kita boleh buat solat yang 4 jadi 2 waktu jadi 1 waktu, dipanggil jamak. Kadang-kadang boleh kita tunaikan secara tidur sebab sakit. Kadang-kadang boleh secara duduk sebab tak mampu nak berdiri. Kadang-kadang kalau tak boleh, lumpuh, tangan tak boleh gerak, kaki tak boleh gerak. Yang boleh gerak mata sahaja, maka boleh sembahyang dengan menggunakan isyarat gerak anak mata kita, kan? Kalau rukuk, dia pejam sekejap. Kalau sujud, dia pejam lama. Tapi kalau dia pejam tak buka tu, faham betul. Cepat-cepatlah pergi suruh cari tu, bila cari tu imam. Itu kelonggaran dalam ibadat. Islam bagi kelonggaran pada umat dia, sebab dia tahu manusia ni lemah. Sebab apa? Sebab yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Sebab Allah nak kamu itu mudah dalam urusan agama. Bukan mempermudahkan agama, tapi mudah dalam urusan agama. Mempermudahkan maksudnya lain, mudah maknanya lain. Mempermudah tu maknanya benda yang dah mudah, dia permudahkan lagi. Islam kata sekurang-kurangnya kalau nak buat juga sembahyang 2 waktu, nak campur waktu ni, sekurang-kurangnya 2 waktu jadi 1. Itu paling banyak. Lebih pada tu tak boleh. Tapi ada juga orang yang sembahyang 5 waktu buat 1. 5 waktu dia buat 1 sekali harus. Ada juga. Itu maknanya mempermudahkan. Allah dah sebut bahawa riba itu haram, tapi ada orang berfatwa riba itu halal. Mempermudahkan, itu maknanya mempermudahkan, bukan memudahkan, mempermudahkan. Itu lain. Allah nak kita rasa mudah dengan agama, tidak rasa tertekan dan tidak rasa beban, supaya kita boleh buat agama kita walaupun dalam keadaan kita sebut kekurangan. Orang sihat sembahyang cara orang sihat, orang sakit sembahyang juga, tapi cara dia sakit. Orang sihat puasa cara dia sihat, orang sakit puasa juga, tapi puasa cara dia sakit. Jangan pula orang sihat puasa cara orang sakit. Memang sakit juga. Baik. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak mahu untuk kamu itu sebarang kesusahan, sebarang kepayahan dalam melaksanakan tuntutan agama. Kemudian walitukmilul iddah, antara hikmahnya lagi selain nak mudahkan umat Islam, supaya umat Islam dapat menyempurnakan Ramadan tersebut selama sebulan. Lengkap iddahnya, sempurna iddahnya. Walaupun ada 2-3 hari lah yang tertinggal sebab uzur syar'i. Kalau perempuan al-maklumlah, kan? Kalau lelaki mungkin
kan, listrik dan sebagainya, kan. Kemudian apabila selesai daripada semua hari berpuasa itu, Allah kata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Inilah dalil menunjukkan adanya hari raya dalam syariat agama Islam. Dan dengan rukhsah yang kami bagi itu, dengan keluaran yang kami bagi itu, mudah-mudahan kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya. Mengagungkan Allah, ulama tafsir kata ini adalah takbir pada hari raya Aidil Adha dan juga hari raya Aidil Fitri. Maknanya Allah ajar kita bila masuk hari raya perbanyakkan takbir. Bukan perbanyakkan tengok sarkis, bukan perbanyakkan makan, bukan perbanyakkan kita kutip duit rumah. Perbanyakkan takbir. Perbanyakkan kita bermaaf-maafan. Perbanyakkan amal ibadah pada bulan Syawal ni. Pada hari pertama Syawal itu, perbanyakkan ibadah kepada Allah SWT. Antaranya yang Allah anjur di dalam Al-Quran adalah takbir. Sebab itu apabila masuk sahaja malam raya tu, habis sahaja solat isyak tu, dan boleh dah takbir. Sebab tarawih tak ada. Kalau ada tarawih juga, ada something wrong lah. Cuba cek balik. Takbir. Takbir itu adalah anjuran dalam agama Islam. Maknanya apabila Allah letakkan ibadah itu di dalam hari raya, maknanya hari raya adalah ibadah bagi umat Islam. Sebab itu dia ada adab dia ada tertib dia. Sebab itu dalam hari raya dia ada sunat, sembahyang sunat hari raya. Sebab hari raya adalah ibadah. Maka orang yang tak faham dengan konsep raya ni, dia akan anggap perayaan ini seperti perayaan agama-agama yang lain. Maka dia sambut dengan tarian, disambut dengan nyanyian, disambut dengan rancangan-rancangan yang melalaikan, disambut dengan benda-benda yang tak sepatutnya. Bulan puasa tak boleh buat. 1 Syawal masuk je ramai anak-anak muda bawa kapal pergi panggung wayang. Sebab apa? Sebab dia tak faham konsep hari raya di dalam Islam. Sebenarnya hari raya ialah hari kita mengingati balik keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Ingat ala ma adakum, dengan apa yang Allah telah berikan pada kamu akan hidayahnya. Kan? Dalam masa Ramadan kita cukup selesa nak beribadah, tuan-tuan. Cukup seronok, tak ada masalah. Kan? Makcik-makcik yang belakang, kakak-kakak yang belakang pun lepas tarawih boleh duduk tadarus. Tak ada masalah. Kan? Tazkirah Ustaz 9.30 pun tak ada masalah. Kalau bulan lain 9.30 nak kena musim masjid pandai dia kata tak tengok waktu ke. Tapi tak ada apa masalah dalam Ramadan. Kita boleh buat seronoknya beribadah. Itu hidayah Allah kepada kita. Nak bagi kita rasa macam mana manisnya beribadah. Sedap, seronok. Baik. Dan semua perkara tadi yang Allah sebut kepada kita, tujuannya la'allakum tashkurun, mudah-mudahan kita bersyukur. Alhamdulillah, Ramadan aku tak boleh makan waktu siang, walaupun aku duit banyak, walaupun aku sultan, kan? Tapi Allah kata tak boleh makan selagi tak masuk maghrib. Maka aku sultan ke, aku orang kaya ke, maka aku dengan orang miskin sama sahaja. Taraf aku sama sahaja. Orang miskin tak boleh makan, aku pun tak boleh makan, walaupun aku ada duit banyak. Walaupun aku ramai pembantu-pembantu yang aku boleh suruh dia beli nasi kandar, tapi aku tak boleh buat. Sebab kisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan betapa besarnya, betapa hebatnya kamu, tapi hakikatnya kamu masih lagi di bawah kekuasaan aku. Jadi apabila keluar satu bulan Ramadan, alhamdulillah nikmat Allah bagi kepada aku. Padahal aku boleh makan sedap sikit, ada rumah boleh tidur nyenyak sikit. Ingat balik cerita-cerita orang yang susah masa bulan Ramadan, yang mana nak sahur, kurma pun tak ada, tuan-tuan, minum air sejuk. Dulu zaman saya ngaji dulu, aku pisang adalah 3 orang miskin.
Kesian tengok dia, kadang-kadang dia bersahur sejuk dia tuan-tuan, rumah pun tak ada. Ini cerita. Kalau kita ambil iktibar, maka kita akan jadi hamba Allah yang bersyukur dengan nikmat yang kita ada. Baik. Jadi yang menyebabkan timbulnya isu-isu yang mana orang keliru dengan Islam. Sebab apa? Sebab orang Islam itu sendiri yang buat keliru. Dia kata, marilah kita sambut Aidilfitri tanpa mengira spesies, tanpa mengira kaum, tanpa mengira warna. Maka dia pun letak dalam Facebook dia gambar anjing 3 ekor. Kita bukan anti Islam, bukan anti haiwan. Rasulullah sendiri pun ada hadis yang menerangkan Rasulullah pernah bagi minum pada anjing yang kehausan, tapi tak adalah sampai peluk cium dengan anjing tu, tak adalah sampai basuh baju dia, tak adalah sampai basuh muka dia, nak tunjuk baiknya dengan binatang tu. Islam pun baik juga, tapi ada had. Allah letakkan setiap sesuatu itu ada sepadannya. Watil hududullah wa man yata'adda hududullah fa ulaika humuz zalimun. Itulah hudud, sempadan Allah Subhanahu wa taala. Ada benda kamu boleh buat, ada benda yang kamu tak boleh buat, kamu kena faham. Barang siapa yang melampaui sempadan Allah, fa ulaika humuz zalimun, mereka lah orang-orang yang zalim. Sebab apa jadi begitu tuan-tuan? Sebabnya kita tengok dalam satu hadis Rasulullah SAW. Hadis daripada Ibnu Majah, yang mana menerangkan tentang tanda-tanda berlakunya kiamat. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala apabila nak menurut ataupun menjadikan hari kiamat, dia jadikan itu tanda-tanda supaya orang beriman itu sedar, supaya orang beriman itu dapat bersiap sedia. Sebab itu ada ayat wa tazawwadu fa inna khairu zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebab ke depan tu ada lagi satu peristiwa namanya hari kiamat. Baik, apa cerita hadis yang kita nak baca pada malam ini? Hadis ini diriwayatkan oleh Huzaifah bin Yaman. Dia ni bukan hidup zaman kita tuan-tuan, dia ni hidup zaman Rasulullah 1434 tahun lama dah. Tetapi hadis ini walaupun disebut pada zaman Rasulullah, jadinya pada zaman kita. Ini menunjukkan hadis juga adalah wahyu daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Cumanya beza dia dengan Al-Quran. Al-Quran lafaz dan makna daripada Allah. Sebab itu bila kita baca Al-Quran, kita tak boleh ubah lafaz dia. Kita tak boleh ubah lafaz dia. Kalau wadduha lah. Habis Ustaz, saya pergi buka tu, ada orang Perak jadi imam Ustaz, dia baca wadduha wal laili idza saja. Itu bukan masalah perak tak perak, itu maknanya kemahiran dari segi qiraat bacaan dia, taranum dia. Ada kan? Surah Ibrahim kadang-kadang baca alif lam ra. Ada orang baca alif lam ra. Yang tak betul tu alif lam mim ra dibaca al-mari. Itu tak betul. Itu ubah namanya. Itu dah kata ubah. Tapi kalau alif lam ra wa duha itu qiraat tuan-tuan. Sebab itu Al-Quran lafaz dan makna daripada Allah kita tak boleh ubah. Sebab itu Al-Fatihah dalam solat tuan-tuan kena baca dengan seelok yang mungkin. Asalnya Alhamdulillah, kita sebut Alhamdulillah. Ha, kan beza. Ha, kan? Ha makan cabai. Kan? Bila makan cabai orang tak tahan pedas ni. Cayang. Kan? Kalau ha ni maknanya ha orang senang hati, dia pula ha. Beza makna tuan-tuan, alhamdu dengan alhamdu beza. Hamadah maknanya segala puji bagi Allah, alhamdu. Kalau alhamdu, segala kebinasaan bagi Allah. Kita minta Allah binasa. Sebab itu tuan-tuan, Al-Quran macam mana dia turun, macam itulah kena baca. Tetapi hadis, lafaz daripada Rasulullah, makna daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya Allah nak, wahai Muhammad, mu cerita kepada umatmu macam ni, macam ni. Macam mana mu cerita, ikutmu lah. Macam saya beritahu kepada Tuan Ghazali malam ni saya tak boleh datang. Tuan Ghazali pun
Maklumlah pada jemaah, dimaklumkan bahawa malam ni tiada kuliah. Saya sebut, saya tak boleh datang. Tuan Zali kata, malam ni tak ada kuliah. Tapi maknanya sama je. Maknanya tak ada kuliah. Sebab saya tak datang. Itu je. Itu beza antara Quran dengan hadis. Baik. Jadi hadis ini Rasulullah sebut. Apa kata Rasulullah? Yadrusul Islam kama yadrusu washlun thawbi hatta la yudra ma siyamun wala salatun wala nusukun wala sadaqatun wala yusra ala kitabillah fi laylatin fala yabqa fil ardi minhu ayatun wa tabqa tawaifu minan nas syaikhul kabir wa ajuzun yaqulu adrakna aba'ana ala hadhihi kalimah la ilaha illallah wa nahnu naqul faqala lahu silah ma tughni anhum la ilaha illallah wa hum la yadruna ma salat wala siyam wala nusuk wala sadaqah fa'arad anhu Huzaifah thumma raddaha 'alayha thalathan kullu dhalik yu'radu anhu Huzaifah thumma aqbal 'alayhi fi thalithati faqala ya silah tunjihim minan nar thalathan rawahu Ibnu Majah. Apa maksudnya? Daripada Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam akan luntur, Islam akan lusuh, jadi lusuh seperti mana lusuhnya corak pada pakaian yang berwarna-warni. Kain batik, kita tengok kain batik rumah kita mula-mula beli dulu, cantik warna dia, striking, terang. Tapi pakai untuk main gasak macam tu, boleh 2-3 tahun jadi luntur warna dia. Macam mana lunturnya warna pada kain itu, begitulah Islam akan luntur daripada manusia. Maka kata Rasulullah lagi, sehingga sampai satu masa nanti, akan tiba satu masa nanti, maknanya di masa umat akhir zaman nanti akan ada satu masa, Rasulullah kata, orang sudah tidak mengerti apa yang dimaksudkan dengan puasa. Orang tak tahu benda tu puasa. Yang dia tahu puasa tahan lapar, tahan dahaga, itu sahaja. Tak lebih daripada itu. Sebab itu orang buka puasa dengan 3 biji kurma, dia buka puasa melantak satu meja makan penuh. Penuh meja makan. Boleh jadi badan jarak, badan terkumpul tuan-tuan, yang tinggal jap, yang tinggal pinggan kosong, yang tinggal suku batu sebab nasi terima makan. Sebab apa? Bagi dia puasa tahan dapat dan tahan dahaga. Sebab itu Rasulullah sebut, kam min sa'imin laisa min siyami illa ju' wal atash. Berapa ramai orang yang berpuasa tapi tak dapat apa daripada puasanya melainkan lapar dan dahaga. Sebab apa? Sebab orang tak faham apa maksud puasa. Nabi dah sebut dah, berlaku. Dan orang tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan sembahyang. Orang tak tahu apa dia sembahyang. Dia orang tahu sembahyang, angkat takbir, rukuk, sujud, itu sahaja. Lebih pada tu tak ada lah. Sebab itu sembahyang orang yang sebegitu, maka solat yang tidak mampu menjadi pendinding baginya daripada melakukan perbuatan keji. Sebab Allah dah sebut, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Allah janji pada kita, orang yang melakukan solat, maka solat itu boleh jadi pendinding baginya daripada melakukan perkara keji dan munkar. Tapi kalau lepas solat buat juga benda itu, baru je lepas solat, rumah tak sampai lagi, selipar kawan dia dah kebas. Yang kawan pun keluar lah, sebab dia ni jenis wirid panjang. Keluar lewat sikit, keluar tengok sebelah hijau, sebelah merah. Mana pula selipar aku? Padahal baru lepas solat tu. Sebab apa? Sebab solatnya hanya pada zahir, batinnya tak ada. Allahu Akbar, nampak anak kunci atas tiap air. Padahal nak keluar surau tadi, cari mata dah anak kunci tak jumpa. Tiba-tiba angkat ke tasbih, nampak anak kunci atas tiap air. Oh, kau letak tiap air. Oh, kau tertinggal dalam bilik air. Apa dia? Jam. Ambil air sembahyang, buka jam kanan kita, sangkut dekat kepala pipe. Habis masuk kaki, kita pun tutup pipe, kita pun caw. Masuk dalam sok sembahyang. Allahu Akbar, nampak jam seko kita. Allah, habislah jam tu. Nasib baik makmum. Kalau imam 3-4 puasa macam 3.
kamu agak tak nampak pun. Sebab apa ingat jam tak qualified. Kemudian Nabi kata lagi, dan orang tak tahu apa yang dimasukkan dengan ibadat. Itu yang sambut raya dengan anjing, dia tak tahu apa dia ibadat. Dia ingat raya tu suka-suka gitu je. Tak. Allah apabila mensyariatkan suatu benda, bukannya Allah buat saja-saja. Ada hikmah di sebaliknya. Dan apa yang dimasukkan dengan sedekah pun orang tak tahu. Akan tiba masa itu. Dan Al-Quran akan dihilangkan kesemuanya pada satu malam sahaja. Maka pada esok harinya tidak tinggal di permukaan bumi. Daripada tak ada Al-Quran di permukaan bumi, diangkat kesemuanya. Walaupun hanya satu ayat pun tak ada. Sebab apa? Orang tak baca. Al-Quran sekadar tulisan, orang tak baca. Tulisan dia pun di surau-surau, tulisan di masjid-masjid, tulisan di dinding-dinding restoran. Wa may yattaqillah, cicak yang baca. Toki kedai tak baca. Wa may yattaqillah, dia meniaga semacam apa, sembahyang pun tak. Kita tanya dengan tu apa gantung ayat wa may yattaqillah tu. Ayat lagi itu Ustaz. Orang kata tak, ayat tu pelanggan masuk banyak. Syirik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan keadaan dia tak sedar. Sebab dia tak faham konsep ibadat. Maka yang tinggal pada waktu itu siapa? Hanya beberapa kelompok daripada kalangan manusia. Antara kelompok itu orang-orang tua, ya, orang-orang yang dah 5 siri, orang-orang yang dah 6 siri, orang-orang yang dah 7 siri. 2 siri ini kadang-kadang datang surau. Tapi kebiasaan tak sampai. Dia sampai tempat lain. Ini yang 2 siri, yang 3 siri. Yang sampai tu yang 8 siri. 8 siri pun dah tinggal 2 selendek, semput. Maka kata Nabi, maka yang tinggal hanya beberapa kelompok daripada manusia. Antaranya orang-orang tua, laki-laki dan perempuan. Maka mereka hanya mampu berkata, kami sempat menemui nenek moyang kami menyebut kalimah la ilaha illallah. Nak sebut jauhnya dia daripada agama. Dia tak kenal agama melainkan la ilaha illallah. Tu pun sebab tok nenek moyang dia sebut. Kalau tok nenek moyang dia naik tombak masa muda-muda dulu, tak sebut tuan-tuan. Pun tak tahu juga menantang apa la ilaha illallah tu. Ini akan sampai masa yang sebegini. Lalu kami pun mengatakannya juga. Maknanya kami sebut, tapi kami tak tahu apa betul la ilaha illallah. Sebab apa kami sebut? Sebab tok nenek kami sebut. Sebab apa kami sembahyang? Sebab mak bapak kami sembahyang. Sebab apa kami sembahyang? Sebab apa kami puasa? Sebab daripada kecil lagi mak bapak kami suruh kami puasa. Anak-anak muda kita cuba tanya, sebab apa awak sembahyang? Dia kata sebab ayah sembahyang. Sebab tu saya sembahyang. Sebab saya orang Islam, saya sembahyang. Baik. Maka berkata seorang sahabat namanya Silah. Apa katanya? Ya Huzaifah, apa yang dapat dibuat oleh la ilaha illallah terhadap mereka? Maknanya apa guna perkataan la ilaha illallah terhadap kelompok-kelompok ni? Orang-orang yang hanya sebut tapi tak tahu benda apa dia la ilaha illallah ni. Apa guna dia? Kalau agama pun tak tahu, sembahyang pun tak tahu, puasa pun tak tahu, ibadah pun dia tak tahu apa dia ibadah, maka apa guna ketika itu la ilaha illallah? Sedangkan mereka sudah tidak memahami apa yang dimasukkan dengan solat, apa yang dimasukkan dengan puasa, apa yang dimasukkan dengan ibadah, dan apa yang dimasukkan dengan sedekah. Maka Huzaifah memalingkan muka daripada Silah tadi. Dia tak nak jawab. Tak nak jawab. Sehinggalah 3 kali Silah tanya soalan yang sama. Maka pada kali yang ketiga Huzaifah jawab. Apa Huzaifah jawab? Kalimat la ilaha illallah itu dapat menyelamatkan mereka daripada api neraka. Sebab Nabi dah sebut, man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang sebut la ilaha illallah, maknanya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dakhala jannah, masuk syurga. Walaupun dosanya banyak tapi dia beriman, masuk syurga, cuma lambat sikit.
nak kena masuk sel dulu, masuk jail dulu, kan? Nak kena bersihkan dosa dia baru boleh masuk dalam syurga. Adapun orang-orang mukmin yang mana banyak amal ibadatnya, maka dia direct terus masuk ke syurga, sebab dia tak ada apa-apa kesalahan. Ini kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini kalimat ini menjadi penyelamat bagi mereka itu daripada api neraka, bukti bahawa mereka beriman walaupun mereka tidak tahu. Jadi tuan-tuan, hadis yang panjang ni sebenarnya ada lagi 3 hadis yang tak boleh bawa malam ni, tapi rasa-rasanya cukuplah satu hadis ni sebagai iktibar pada kita, pedoman bagi kita tentang fitnah-fitnah yang akan berlaku pada zaman yang mutaakhir ini. Sebab itu timbul banyak benda-benda yang orang kata apa, menimbulkan kekeliruan pada orang Islam sendiri dan orang ke-Islam tentang Islam. Islam kata macam ni, dia buat macam ni. Islam kata macam tu, dia buat macam tu. Sampai orang ke-Islam pun keliru. Adalah kedai judi tu, kedai 4 angka tu, judi adalah haram di sisi Islam. Tapi yang banyak beli orang Islam, yang tak sempat puang rupiah putih pun ada masuk beli. Sebab masjid depan tu, habis keluar pintu masjid, terus dia pun siratal mustaqim depan sana. Sudah ni tokek tu ayah haji baru lepas semayang lah, dia pun sudah okey. Itu sampai dia pun keliru. Jadi mudah-mudahan dengan hadis ni insya-Allah kita teruskanlah. Cantik sangatlah surau ni buat tradisi ilmu, ada majlis tazkirah, ada majlis kuliah-kuliah ilmu, kan? Walaupun ada fatwa mengatakan tazkirah ni tak boleh buat lepas tarawih, bid'ah semua tu. Tapi sebab kita lihat keperluan umat kita, penduduk setempat perlu kepada ilmu, maka kita buat. Jadi tak ada kesalahan. Sebab kalau kita tak dengar pada bulan Ramadan ni, bila kita nak dengar? Bila kita nak dengar? Bulan-bulan lain nak dapat jemaah banyak macam ni, tak tahulah. Kalau imam tu sediakan lampu sukat temu kat depan surau tu, siapa datang dapat RM5 macam sembahyang jenazah. Sampul, maka orang ramai datang. Jadi inilah peluang kita nak berikan sedikit ilmu supaya ilmu itu dapat jadi penyuluh bagi hidup kita. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala, saya mohon banyak-banyak kemaafan. Mudah-mudahan Ramadan ini bukanlah Ramadan yang terakhir, dan insya-Allah semoga kita dapat berjumpa lagi dalam bulan-bulan yang akan datang. Dan saya pun cuba bawa lagi lah hadis yang lain berkaitan dengan peristiwa akhir untuk renungan kita bersama buat diri saya dan juga semua jemaah yang hadir. Jadi saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.